Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kumpulan kami akan membuat pameran mengenai tugasan 3. Jadi ini adalah hasil-hasil kerja kami yang ada di tugasan 2 mengenai kerja lapangan. Yang ini adalah kemahiran asas jahitan, ini kemahiran asas masakan, ini kemahiran asas ikan hiasan, dan terakhir kemahiran asas tanam. Sebelum kami memulakan pameran, terlebih dahulu kami mengenalkan nama masing-masing. Saya Syira Masyita binti Isma. Saya Isna Wahida binti Ismail. Saya Nur Ilmiah binti Muhammad Razali. Dan kami semua dari unit pendidikan awal kanak-kanak 1 PPI SMP Amdan Jun 2020. Oke, baiklah. Terlebih dahulu saya akan terangkan berkaitan dengan kemahiran asas masakan yang kami hasilkan. Oke, dalam penghasilan masakan ini kami memilih tema ayam dalam masakan kami. Terusnya dalam menghasilkan masakan ini kami diarahkan untuk menghasilkan masakan berdasarkan piramid makanan Malaysia 2020. Piramid makanan Malaysia 2020 ini adalah piramid makanan yang terbaru, di mana sajian buah-buahan dan sajian sayur-sayuran diperlukan dalam kuantiti yang lebih banyaklah berbanding sajian-sajian yang lain. Seperti yang dapat kita lihat di sini, kalau sajian sayur-sayuran dia memerlukan sekurang-kurangnya 3 sajian. Bagi sayuran buah-buahan pula memerlukan sekurang-kurangnya 2 sajian. Seterusnya bagi nasi, bijirin, ubi-ubian itu semua dalam 3 sajian lah sekurang-kurangnya. Lepas itu untuk air pula dalam piramid makanan Malaysia 2020 ini kita memerlukan 6 hingga 18 hari. Dalam segelas itu memerlukan 250 ml sekurang-kurangnya. Untuk susu dan produk penyusu pula kita memerlukan 2 sajian. Lepas itu untuk sajian ikan, contohnya macam ikan kan, kita perlukan untuk 1 sajian saja. Kalau ayam, telur, daging ini sekurangnya 1 hingga 2 sajian lah sekurang-kurangnya. Lepas itu kita mesti juga kurangkan yang paling atas ini, kurangkan pengambilan lemak, minyak, gula dan garam. Jadi dalam masakan yang kami hasilkan ini, kami tidak menggunakan sebarang gula ataupun garam. Kami tidak menggunakan, kami dalam masakan ini kami tidak menggunakan sebarang perasa macam gula macam itu, untuk memberi masakan ini lebih sehat lah. Lepas itu kami dalam masakan kami juga ini kami menggunakan berasaskan kepada pinggan sehat Malaysia, yaitu suku-suku separuh. Dalam seperti yang kita lihat dalam gambar ini, pinggan sehat Malaysia itu dalam sekurang-kurangnya separuh daripada pinggan ini perlu kita memerlukan dalam satu pinggan kan. Kita perlu sayur sama buah dalam kuantiti yang lebih banyak lah berbanding makanan yang lain. Lepas itu contohnya nasi, mie, roti, bijirin, produk bijirin dan ubi itu dia perlu setengah lah, macam 1/2 daripada pinggan itu. Sama juga dengan ikan, ayam, daging dan kacang, hanya separuh saja dalam pinggan set Malaysia. Jadi ini hasil masakan daripada kami semua. Yang ini hasil masakan yang dibuat daripada Ista. Yang ini pula daripada hasil masakan daripada rekan saya ini ya. Dan ini hasil masakan saya. Jadi dalam hasil masakan kami ini kami memilih tema ayam. So, semuanya masukkan ayam, menggunakan berdasarkan ayam lah. Lepas itu yang ini pula 2 sajian ini yang dilaksanakan oleh rekan saya Isda dan Ilmiah ini, mereka menggunakan sajian untuk makan tengah hari. Sebab lebih kepada nasi dan ayam kan, dia lebih sesuai untuk sajian makan tengah hari. Kalau ini pula masakan yang saya hasilkan ini, dia lebih sesuai untuk makanan untuk makan malam. Sebab makanan ini tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat lah, sesuai lah untuk sajian untuk makan malam. Dalam masakan juga kita dapat lihatlah di sini ada campuran berbagai sayuran, campuran berbagai buah-buahan. Di sini pula kita dapat lihat ada menu sampingan lah, macam jus buah kan dalam situ. Kalau ini pula dia macam sayur-sayuran, berbagai jenis sayuran. Lepas tu letakkan ayam. Karbohidrat pula di sini saya menggunakan oat
lebih kurang dalam 3 sudu oat untuk karbohidrat kan. Kalau karbohidrat untuk kedua-dua rakan saya ni diorang menggunakan nasi lah untuk karbohidrat. Jadi dalam penghasilan masakan kami ni juga kami menghasilkan makanan berasaskan kaedah haba panas. Sebab apa kami memilih kaedah haba panas? Sebab dalam sebab kami kan berasaskan kepada tema ayam. Kan ayam ni dia perlukan kaedah haba panas lah untuk menyiapkannya. Jadi menghasilkan makanan berasaskan kaedah haba panas kerana terdapat proses dalam masakan yang perlu menggunakan menggunakan haba panas, iaitu menggunakan api daripada dapur gas. Menggunakan kaedah haba panas kerana lebih mudah, cepat dan bahan masakan seperti ayam ni dapat masak dengan sepenuhnya. Dalam masakan kami juga ni, sebab apa kami pilih tema ayam dalam masakan ini? Sebab kami dapat memvariasikan berbagai jenis masakan kami. Walaupun dalam piramid makanan Malaysia 2020 ni kan sajian buah-buahan dan sayur-sayuran perlu banyak kan. Tapi kami variasikan dengan menambah ayam lah untuk pelbalikkan lagi masakan kami. Jadi dalam penambahan menggunakan ayam kan, sajian makanan ini dapat dipelbalikkan variasinya dan bukan sahaja khusus kepada sayur-sayuran, tetapi juga sajian lain yang menggunakan ayam. Daripada penghasilan sajian ini juga, kanak-kanak dapat belajar untuk melatih diri sejak kecil untuk makan sayur dan mengambil buah-buahan. Nasihat bagi mengelakkan sebarang penyakit seperti obesiti. Kalau jus buah pula ni macam menu sampingan ni kan, dia pula sebagai menu sampingan dalam masakan kan. Jadi kanak-kanak ni akan suka dan belajar untuk makan makanan yang lebih sihat kerana diberi didikan awal di prasekolah. Contoh yang dapat kita lihat di sini, menghasilkan jus buah sebagai menu sampingan, meletakkan buah-buahan sebagai menu sampingan juga dalam masakan yang rakan saya yang lain hasilkan ni, supaya makanan yang disajikan itu bukan saja lebih kepada sayur-sayuran. Walaupun dalam piramid itu kan dia perlu banyak sayuran sekurang-kurangnya 3 saja. Jadi tapi kami juga lebihkan kepada buah-buahan supaya kedua-duanya seimbanglah untuk pembesaran kanak-kanak. Dan dalam penghasil seperti jus buah ni, kami tidak gunakan sebarang gula atau perasa yang lain untuk kesihatan dan pembesaran kanak-kanak. Dan menggunakan susu yogurt dalam jus buah ni supaya memberi rasa dan menggunakan buah-buahan yang segar dalam masakan kami, dalam penghasil masakan kami. Jadi semuanya dalam menghasilkan makanan yang seimbang dan sihat untuk kanak-kanak di prasekolah lah, berasaskan kepada piramid makanan Malaysia dan juga kepada pinggan sihat Malaysia. Itu saja. Okey, seterusnya ialah projek pemeliharaan ikan hiasan. Jadi kami memilih ikan laga sebagai ikan hiasan kumpulan kami. Dan saya akan bagi tahu mengapa pemilihan bekas akuarium ini dipilih oleh kumpulan kami. Seperti yang dapat kita lihat di sini, kami memilih akuarium yang bersaiz 12 cm kali 8 cm kali 10 cm. Ini kerana telah disyorkan oleh penjual di kedai ikan. Sebelum ini kami sebulan ingin membeli bekas ikan yang lebih besar. Tapi apabila penjual ikan itu bertanya berapa bilangan ikan yang kami beli, jadi kami memberitahu seekor ikan sahaja. Oleh itu dia mensyorkan kami menggunakan bekas ini kerana dia bersesuaian dengan 1 ekor hingga ke 4 ekor ikan. Manakala bekas yang kami mahu beli sebelum ini yang lebih besar, itu boleh memuatkan ikan sebanyak 4 hingga 8 ekor ikan. Seterusnya, mengapa kami memilih bekas ini? Kerana bekas ini lebih panjang dan lebih sesuai dengan bilangan ekor ikan dia, dan bekas ini juga telah dilengkapkan dengan lampu LED dan material yang digunakan adalah plastik dan tahan lasar, seperti yang dapat kita lihat di sini. Kemudian kami memilih ikan laga. Mengapa kami memilih ikan laga bukan ikan gapi dan sebagainya? Kerana ikan laga ini merupakan sejenis ikan air tawar yang dipelihara di dalam akuarium. Salah satunya mungkin
disebabkan kecantikan ikan laga ni lah, ikan cantik kan, sesuai untuk dijadikan ikan hiasan. Kemudian antara jenis ikan laga ialah Betta splendens, ikan pelaga siam, Betta imbelis, ikan mengkaring dan sebagainya. Selain itu, ikan laga ni juga dikenali dengan nama ikan pelaga. Kami sekumpulan memilih untuk membeli seekor ikan laga sahaja bagi setiap seorang untuk menyesuaikan dengan saiz bekas akuarium ni. Kemudian ikan laga juga mempunyai lebih beratus jenis berdasarkan campuran warna dan bentuk luaran ikan laga itu sendiri. Okey, jadi untuk menghasilkan ikan hiasan ni, kami telah membeli pelbagai bahan seperti yang kita dapat lihat di sini. Contohnya kita ada bekas akuarium, lampu LED, teknologi yang digunakan yang telah diaplikasikan. Seterusnya kita ada tambah hiasan tambahan seperti batu-batu, pokok-pokok palsu di dalam ni untuk mencantikkan lagi akuarium kita. Dan pelbagai alat lah untuk yang kami gunakan yang telah dibeli untuk menyiapkan akuarium ni seperti anti klorin, saus ikan dan sebagainya. Kemudian langkah-langkah untuk kami menyiapkan ikan hiasan ni mula-mula dengan sediakan bahan-bahan dan alatan yang diperlukan yang seperti saya telah sebutkan tadi. Kemudian hiasan seperti batu hiasan dan hiasan lain dimasukkan ke dalam bekas akuarium dan susunlah cantik-cantik mengikut kita punya selera kan. Kemudian kita akan masukkan air sebanyak 450 ml ke dalam bekas akuarium. Masukkan 5 hingga 7 titis secair anti klorin ke dalam bekas akuarium dan sebantikan. Yang langkah kelima, alihkan ikan hiasan iaitu ikan laga ke dalam bekas akuarium dengan menggunakan saus ikan yang dibeli. Akhir sekali tutup bekas tersebut serta membuka lubang di atas dan akuarium ikan hiasan kami pun telah siap. Jadi kita ada pengurusan dan penyelenggaraan ikan hiasan. Untuk makanan, makanan dia berbentuk pelet dan sesuai untuk ikan laga. Hal ini disebabkan ikan laga ni hanya makan makanan yang muat dengan mulut mereka. Kadang-kadang ikan laga juga cerewet dalam pemakanan. Makanan ikan lain seperti makanan ikan emas dan koi tidak sesuai untuk ikan pelaga ni lah. Jadi ikan pelaga ni boleh diberi makan jejentik, nyamuk dan makanan dia sendiri. Pembersihan akuarium dan bekas ikan laga ni pula, pembersihan dia dilakukan sekurang-kurangnya sekali seminggu dan tempatkan ikan laga dalam air lama ketika membersihkan bekas. Air yang telah ditukar haruslah sama suhunya dengan air lama. Ini adalah untuk mengelakkan suhu mengejut yang boleh membawa maut kepada ikan laga. Baiklah, seterusnya pelaksanaan projek yang kedua, iaitu kemahiran asas jahitan. Kumpulan kami telah berbincang dan telah memilih untuk menghasilkan papet tangan yang bertemakan haiwan yang terdiri daripada 3 jenis haiwan, iaitu kucing, arnab dan juga penguin. Dalam penghasilan projek asas jahitan, kami memilih untuk menghasilkan papet adalah disebabkan kerana dengan penghasilan papet kita dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik dan efektif. Disebabkan apa? Ini disebabkan dengan adanya bentuk ataupun reka bentuk yang kita dapat tunjukkan kepada kanak-kanak akan lebih teruja dan tertarik untuk mempelajari sesuatu topik yang dipelajari. Yang kedua, ialah kita dapat menghasilkan daya imajinasi murid-murid. Ketiga, dapat melatih murid-murid untuk berkomunikasi dengan baik. Seterusnya, kita juga dapat menerapkan konsep belajar sambil bermain di dalam kelas. Dan yang terakhir, murid-murid juga dapat mengenal pasti berbagai jenis haiwan. Dalam penghasilan proyek kemahiran asas jahitan, kami telah mengaplikasikan 3 jenis jahitan, yaitu yang terdiri daripada jahitan jelujur kasar, jahitan kia, jahitan lilit putih. Berdasarkan jenis-jenis jahitan tersebut, terdapat kegunaan dan fungsi jahitan tersebut. Sebelum saya memperlihatkan hasil jahitan papet kami, saya akan menerangkan berkaitan jenis ataupun kegunaan jahitan tersebut.
Oke, baiklah. Yang pertama, jahitan jelujur kasar. Jahitan jelujur kasar merupakan jahitan sementara. Jahitan jelujur kasar juga digunakan bagi menentukan kedudukan kelepet, kocek, atau keling sebelum jahitan dilakukan. Maksudnya, jahitan jelujur kasar akan digunakan sebelum jahitan tetap ataupun sebenar dilakukan terhadap bahan yang ingin dijahit. Yang ketiga yaitu menetapkan bahagian yang melengkung atau berkedut yang akan terenggang semasa memadamkan pakaian ataupun jahitan yang kita akan hasilkan. Yang kedua yaitu jahitan kia. Jahitan kia adalah berbeza dengan jahitan jelujur kasar. Namun jika kita dapat lihat, perbezaannya cuma sedikit. Tetapi jika kita teliti dengan lebih mendalam, jahitan jelujur kasar adalah lebih besar, manakala jahitan kia adalah lebih kecil jaraknya. Jahitan kia merupakan jahitan penyambung, dan jahitan kia juga digunakan untuk menyambung kain bagi menggantikan jahitan mesin. Jahitan kia juga digunakan untuk memulakan dan mengakhiri mata jahitan. Yang ketiga ialah jahitan lilit ubi. Jahitan lilit ubi adalah jahitan penyambung yang sama dengan jahitan jelujur kasar, namun cara dan bentuk jahitan tersebut adalah berbeza. Jahitan lilit ubi dapat mengekalkan ataupun dapat menyalakan bahagian tepi-tepi fabrik berjerumat. Contohnya, terdapat kain yang berjerumat dan jahitan tersebut dapat untuk menyalakan fabrik tersebut menjadi lebih kemas. Yang ketiga adalah untuk menyambung dua keping fabrik atau lebih. Maksudnya, jahitan lilit ubi dapat menyambungkan dua keping fabrik ataupun lebih. Dalam waktu yang sama juga, jahitan lilit ubi juga mampu untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik seperti yang saya katakan tadi. Jahitan ini dapat mengelakkan tepi fabrik berjerumat. Oke, di sini penghasilan papet yang kami hasilkan menggunakan pelbagai bahan dan juga alatan. Antara bahan yang kami gunakan adalah seperti semestinya kain felt, ada yang bersaiz 45 cm kali 38 cm, dan juga kain felt yang bersaiz 20 cm kali 30 cm. Selain itu, penggunaan benang, jarum, pensel, gam perekat panas, pistol perekat panas, dan gunting. Seperti yang saya katakan tadi, ini merupakan hasil jahitan yang kami lakukan. Di sini kita boleh lihat terdapat 3 jenis hewan dan 3 jenis saiz. Yang pertama kita boleh lihat yang ini. Yang ini merupakan hewan kucing dan ini merupakan saiz yang kecil. Seterusnya yang ini adalah hewan arnab bersaiz sederhana, dan yang ketiga yang ini adalah hewan yang bertemakan penguin yang bersaiz besar. Dalam penghasilan proyek tersebut terdapat beberapa langkah dalam menjahit papet tersebut. Yang pertama, semestinya kita harus sediakan bahan-bahan dan alatan yang diperlukan. Yang kedua, lukis pola bentuk menggunakan pensel pada kain felt yang bersaiz 45 cm kali 38 cm, yang kain felt bersaiz besar, untuk membentuk ukuran papet dan hiasan-hiasan seperti contohnya macam mata, hidung, dan bahagian perut papet tersebut. Seterusnya, lakukan jahitan jelujur kasar. Oke, kita dapat lihat dalam papet tersebut terdapat pengaplikasian jahitan jelujur kasar pada bahagian perut papet tersebut. Seterusnya, kita juga boleh lihat dalam papet tersebut terdapat pengaplikasian jahitan lilit ubi. Jahitan lilit ubi diaplikasikan dalam mencantumkan 2 kain felt ataupun lebih. Kita boleh lihat dalam kawasan bahagian telinga kucing tersebut. Seterusnya, lakukan jahitan kia untuk menyambungkan badan papet dengan telinga papet. Kita dapat lihat untuk menyambungkan telinga dan badan papet, kita menggunakan jahitan kia.
Jahitan Kia berbeza dengan jahitan jelujur kasar disebabkan jahitan Kia lebih kemas dan lebih kecil berbanding dengan jahitan jelujur kasar. Kemudian, letakkan bahagian mata, mulut, hidung dan bahagian perut pada papet yang telah dijahit menggunakan gam perekat panas. Sebelumnya, kita akan menjahit bahagian telinga dan badan papet. Bahagian mata, macam mulut, papet tersebut tidak dijahit, malahan bahagian tersebut hanya dilekat menggunakan gam perekat panas. Akhir sekali, ini merupakan hasil papet yang kami hasilkan. Dalam penghasilan papet tersebut, saya percaya bahwa kita boleh gunakan alat tersebut sebagai alat bantu mengajar untuk menarik minat anak-anak untuk belajar dan mengenal sesuatu topik yang dibelajarkan. Contohnya, guru boleh menggunakan papet tersebut untuk memperkenalkan haiwan tersebut kepada murid-murid agar pembelajaran akan jadi lebih menyeronokkan. Baiklah, inilah hasil kerja kami yang terakhir berkaitan dengan pemakiran asas tanaman. Tanaman yang kami pilih untuk menghasilkan pada tugas ini ialah melaksanakan penanaman kangkung, yaitu tanaman kangkung ini merupakan tanaman jenis sayuran berdaun. Kangkung yang kami jalankan ini selama 30 hari saja. Dan memilih tanaman kangkung sebab tanaman kangkung ini merupakan tanaman yang cepat tumbuh, kurang atau hampir tiada serangan, rosak dan mudah untuk dijaga. Kangkung juga ini boleh dituai sekitar 25 hari hingga 30 hari selepas bercambah. Kangkung juga merupakan sayuran yang berkhasiat sebab ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, protein, zat besi, kalsium, fosforus, karotin, antioksida dan mineral. Dan kami pilih tanaman kangkung ini sebab dia sesuai diaplikasikan di prasekolah di pusat pendidikan oleh kanak-kanak untuk memberi pendekatan kepada kanak-kanak tentang sayuran dan kaedah penanaman yang mudah serta tidak memerlukan ruangan yang besar. Seterusnya kami menanam kangkung ni menggunakan kaedah Nutripod. Mengapa kami memilih kaedah Nutripod? Kerana kaedah Nutripod ini mempunyai kelebihannya. Antara kelebihan kaedah Nutripod ini, dia tidak perlu siram setiap hari. Maksudnya antara isu yang paling besar adalah tidak sempat nak siram setiap hari. Macam kami akan pergi ke kelas dan sebagainya, jadi isu akan berlaku macam tak sempat nak siram pokok. Jadi kaedah Nutripod ini bagus, membantu kami untuk tidak perlu siram setiap hari. Kemudian kesannya pokok akan jadi lajulah kalau kita tidak dapat siram dengan ikut dia punya masa tu. Jadi dengan teknik Nutripod ni masalah tersebut dapat diatasi. Kami tak perlu lagi untuk risau bab siram-siram ni. Dia memadai cuma 2 hingga 3 kali je seminggu untuk kita nak tukar air, nak tengok bergantung air kita lah. Maksudnya Nutripod ni dia bergantung dengan kandungan air di dalam bawah tu. Seterusnya jika cuaca panas sangat, kami boleh tambahan kekerapan siraman dan boleh juga tambah kuantiti air baja setiap kali siraman. Seterusnya jimat air air dan baja. Pembajaan dan siraman dilakukan serentak. Baja yang digunakan adalah baja larut air. Contoh mudah baja larut air ini adalah baja AB. Kami larutkan baja tersebut ke dalam air mengikut kepekatan yang sesuai. Selepas itu kami siram pada permukaan media. Semasa siraman tu pasti akan ada lelehan air yang keluar melalui bawah pasu. Jadi dengan teknik Nutripod ni, lebihan air yang keluar akan disimpan dalam bekas. Oleh itu, ia dapat menjimatkan air dan baja. Dan yang terakhir, serap air dan nutrien yang konsisten. Macam mana akar dapat air dan nutrien yang konsisten? Jadi lebihan air baja yang ada dalam bekas di bawah pasu yang tadi tu menjadi stok air dan nutrien pada pokok tu sendiri. Air baja tersebut akan diserap oleh akar bila dia perlukan. Biasanya media yang digunakan adalah kokopit. Seperti kita tahu, kokopit antara media yang mempunyai ruang udara yang baik dan juga penyerap air yang banyak. Ia akan mengalir keluar melalui lubang overflow yang tersedia. Selepas hujan, media akan kembali ke kondisi yang sesuai dalam masa yang cepat. Jadi seperti mana yang kami telah aplikasikan, kami menggunakan media kokopit itu sendiri.
Seterusnya saya juga akan menerangkan tentang bahan-bahan yang telah kami gunakan untuk projek tanaman ini. Okey, yang pertama penapis. Dalam ni ada penapis biru. Kegunaannya untuk menggunakan saringan meletakkan mari tanaman seperti kokopit yang telah saya katakan tadi. Seterusnya kami memilih saringan yang mempunyai lubang yang sesuai, yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sesuai untuk pertumbuhan akar. Menggunakan saringan yang mempunyai saiz yang sesuai dengan bekas tanaman supaya saringan tu tidak tenggelam melepasi air baja. Dan akhir sekali kami menggunakan penapis ni adalah untuk kami menggunakan bentuk bulat kerana bekas tanaman kami menggunakan pasu yang bentuk bulat juga. Okey, seterusnya pasu yang hitam ni. Okey, pasu ni pasu tanaman ni kami menggunakan saiz yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Ketinggiannya sekitar 20 cm dan luas 30 cm, sekurang-kurangnya 12 inci kebesarannya. Seterusnya kami memilih bekas tanaman yang tidak berlubang di bawahnya kerana perlu memasukkan air baja. Saiz pasu tanaman ini mempunyai saiz yang sama dengan saringan pada dasarnya. Maksudnya kat sini bila saiz ni sama, saiz pasu tanaman sama dengan saiz saringan tu, dia akan tak jatuh lah, dia akan muat dan dia takkan tenggelam dan tak akan kalau dia macam terlalu kecil, dia akan air tu akan kena tanaman tu terlalu banyak, tak sesuai. Jadi kalau besar tak muat. Jadi kami memilih untuk menggunakan saiz yang sama. Kami menyemai beberapa biji benih kangkung sahaja dan tidak terlalu rapat bagi pertumbuhan kangkung mengikut saiz bekas tanaman dan saringan serta mengelakkan persaingan. Maksudnya kami tanam tu menggunakan jarak-jarak lah, jangan terlalu dekat. Sebab bila dia nak tumbuh, kalau dekat-dekat dia akan berlaku saingan dekat tanaman itu sendiri. Dan kami juga menggunakan kapas bagi memudahkan penyerapan air baja ke akar. Di samping itu kami juga menggunakan medik tanaman kokopit sekitar 150 gram. Okey, dengan menggunakan kokopit dia lebih mudah berbanding menggunakan tanah ini. Okey. Dalam kokopit ni dia ada bahan organik kerana diperbuat daripada sabut kelapa. Kokopit ni mudah digunakan sebagai medik tanaman kerana dapat menampung dan menyerap air untuk menjadikannya sentiasa lembap berbanding kalau kita menggunakan tanah. Dan kokopit ini sendiri mempunyai pH antara 5 hingga 7 dan sesuai untuk pelbagai jenis tanaman seperti kangkung. Seterusnya kokopit bersektor halus yang memudahkan tanaman untuk tumbuh dan mempunyai ruang udara yang baik. Dan akhir sekali air baja. Okey, kami menggunakan campuran baja A dan baja B untuk diletakkan dalam bekas tanaman supaya pertumbuhan akar yang baik dah. Seterusnya campuran baja A dan baja B dengan kadar nisbah 1:1 dan mengisi campuran baja di dalam bekas tanaman sekitar 500 ml. Komponen baja A mengandungi kalsium nitrat dan ferrum, manakala baja B mengandungi kalium nitrat, magnesium sulfat dan mangan sulfat, zinc sulfat dan sebagainya lah. Jadi campuran baja A dan baja B sangatlah baik untuk keperluan pembesaran pokok berbanding menggunakan baja kimia. Baja A dan B ni perlu dibancuh secara berasingan sebelum digunakan dan disukat mengikut kesesuaian tanaman seperti usia dan jenis tanaman. Dan akhir sekali campuran baja A dan baja B ni digunakan pada bahagian akar pokok seperti dimasukkan ke dalam bekas tanaman. Okay, baiklah. Bagi langkah-langkah untuk penanaman kangkung ni, kami perlu sediakan bahan-bahan seperti bekas tanaman, saringan, tali kapas yang ada di bahagian bawah ni dengan biji benih kangkung lah. Yang pertama kita perlu masukkan tali kapas tu pada saringan yang warna biru ni, lalu masukkan saringan tu ke dalam bekas tanaman seperti inilah, seperti yang kami tunjukkan. Yang kedua pula, kita perlu masukkan kokopit ke dalam saringan yang warna biru ini dan mampatkannya. Kemudian taburkan biji benih kangkung. Seterusnya, angkat saringan berisi kokopit ini
angkat saringan yang warna biru ini yang berisi kokopit dan biji benih kangkung tuh, kemudian kita masukkan campuran baja E dan campuran baja B dengan kadar nisbah 1 ke dalam bekas tanaman. Dan akhir sekali letakkan semula saringan tersebut ke dalam pasu dan penyemaian biji benih itu dan pertumbuhannya akan bermula. Oke, yang terakhir ialah pengurusan penjagaan tanaman kangkung. Setelah proses penanaman kangkung yang dilakukan, yang telah diterangkan tadi, pastikan tanaman kangkung diletakkan di tempat yang terbuka bagi mendapatkan cahaya matahari yang mencukupi untuk tumbuhan. Tanaman kangkung boleh hidup subur apabila mendapatkan cahaya matahari yang sepenuhnya. Selain itu, kita juga hendaklah sentiasa pastikan kandungan larutan cecair baja E dan B dengan kadar nisbah 1:1 yang terdapat di dalam bekas tersebut tidak terlalu sedikit ataupun terlalu banyak, kerana kangkung dapat bercambah dan tumbuh dengan subur. Jika didapati kangkung larutan baja E dan B tinggal sedikit, kita boleh tambahkan semula larutan baja EB atau air biasa pun ke dalam pasu tersebut. Penyiraman tanaman kangkung boleh dilakukan jika kita terlihat cuaca terlalu panas dengan menggunakan botol spray. Penyiraman tanaman boleh dilakukan sebanyak 2 kali sehari untuk memastikan media tanaman yaitu kokopit yang digunakan sentiasa dalam keadaan lembab. Oke, baiklah, itu sahaja yang dapat kami terangkan tentang hasil kemahiran, yaitu hasil kemahiran asas jahitan, kemahiran asas masakan, kemahiran ikan hiasan, dan terakhir kemahiran asas tanam. Oke, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.